Aku nak buat reaction lagi guys. New top 5. Nani? I don't know what you heard about me. This is Rise on TV, Eugene and Moni Valentine. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to this channel. I hope you guys having good, great and fantastic day as usual guys. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to this channel. I hope you guys having good, great and fantastic day as usual. Okay, hari ni aku nak sambung lah, cerita kat korang kisah seram yang aku alami dan juga best friend aku alami. So ini adalah kisah seram part 3. Kisah seram kali ni boleh katakan memberi impak yang sangat tinggi dalam kehidupan aku selepas kejadian ini berlaku. Sebab kehilangan seseorang yang amat aku sayang, dan tidak tersangka lah bahawa beliau akan pergi buat selama-lamanya. Aku nak cerita kat korang. Aku harap korang tonton cerita ni sampai habis, sebab aku takut nanti bila korang tengok setengah-setengah, korang akan sangka macam, weh, serius lah hantu boleh membunuh, serius lah ini semua sebab hantu. So no. Okay, aku akan cerita kat korang the full story about this person, dan juga kisah yang kita orang lalui sendiri. And I hope that korang tak buat conclusion sendirilah. Alright, so tanpa berlengah waktu lagi, mari kita teruskan ke ceritanya. Okay, so cerita ni berlaku pada tahun 2013. Aku mula kerja dekat sebuah restoran dekat Publica tu. Aku kerja dengan abang aku juga, Bear. Aku ingat lagi first day aku kerja kat situ, tanggal 14 Ogos 2013. Sehari selepas birthday aku guys, aku terus masuk kerja. Okay, so nak jadikan cerita, sepatutnya aku tak masuk kerja lagi hari tu. Aku just datang interview tapi sebab aku rasa macam aku nak kerja terus lah. Balik rumah pun nak buat apa, balik hostel pun nak buat apa kan. So aku tanpa melengah waktu lagi, aku cakap aku masuk kerja and then terus kerja. Bila dah closing, malam tu dah closing apa semua, aku pun balik lah dekat hostel. Aku tumpang sekali dengan housemate aku, Kak Dayah dan juga Kak Fatin. Rumah ataupun hostel kita orang tu terletak di taman perumahan dekat Segambut Dalam. Segambut Dalam bukan Segambut luar, bukan Segambut luar, Segambut Dalam. Kalau korang tahulah jalan dekat area Segambut tu betapa seramnya ketika waktu malam, memang seram. Dan time tu kawasan perumahan tu tak banyak lagi orang lalu lalang, sebab perumahan kat situ pun agak sikit. Yang ada pun Bougainvillea dengan ada lagi satu kondo dekat atas tu, aku tak tahulah apa nama dia, tak ingat. Dan kita orang adalah rumah teres dekat bawah. So bila aku sampai kat rumah tu, aku macam tengok, rumah tu besar tu. Serius aku cakap kau macam ini hostel ke rumah korang sewa ni? Sebab besar, staff tak ramai pun kan. So bila aku tanya apa Kak Dayah dengan Kak Fatin kan, asal besar sangat hostel ni? Sebab dan diorang cakap lah company nak ambil lagi ramai staff perempuan. Okay, so aku cakap okay. Bila aku masuk dekat rumah tu, aku dah rasa macam lain macam dah sebenarnya rumah ni. Sebab macam aku pernah cerita kat korang Part 1, Part 2, aku ada sixth sense yang sangat tinggi. Tapi aku macam time tu aku macam ignore lagi lah. Ini adalah sifat aku time tu yang aku rasa macam aku menyesal sampai sekarang. Aku just macam ignore lah, biar je lah. Tak nak fikir buruk lah kononnya. Okay, rumah tu agak besar. Bila masuk je pintu rumah tu, ada hall, ruang tamu yang sangat besar, tangga naik atas, and then belakang sekali, belah kanan ada dapur, belah kiri ada bilik medium kot, tak silap aku. Ada 2 bilik medium kat rumah tu. Dan juga dekat belakang corner belakang dapur tu ada toilet. Alright, so ruang tangga ada tangga naik atas.
tangga tu tangga kayu tau, bukan yang tangga kayu lama, tak dia apa, tapi tangga kayu lah. So naik atas, bila dah sampai atas, ada satu ruang kecil macam tak adalah kecil sangat, besar lah juga. Ada ruang kat tengah-tengah tu, and then ada sofa dekat betul-betul atas tangga tu. Ada sofa 2, and sofa 3 sebelah sini, and then sofa 1 sebelah sini. Sampai je tangga atas, belah kiri adalah bilik master bedroom. Belah kanan ada 2 bilik, satu bilik small, satu bilik medium. And bilik small dengan medium ni tandas dia orang bergabung. Okay, so korang dapat bayangkan lah, right? Sikit sebanyak, aku pun tak tahu nak explain macam mana lagi pasal rumah tu. Bila aku sampai je kat rumah tu, aku tanya diorang tidur bilik mana, and then diorang kata diorang tidur bilik medium lah. Bilik medium tu, dalam tu ada 2 double decker, kiri dan kanan. Bila buka je pintu, kita akan nampak satu double decker sini, and then satu double decker sini, and then ada 2 almari, 2 ke 3 almari, aku tak ingat. Almari besi tu kan, macam kat asrama apa semua tu kan. And then hujung tengah-tengah tu ada lagi almari besi lah. Malam tu aku tak dapat nak tidur guys. Aku tidur dekat double decker yang awal-awal ni, yang pertama ni, bahagian atas Malam tu aku tak dapat tidur guys. Aku memang ada, tak tahulah nak katakan insomnia ke apa, memang aku tak boleh nak tidur. Aku jenis susah tidur. Memang masalah untuk tidur kan. So seingat aku time tu dalam pukul 2 lebih macam tu, dah dekat pukul 3 lah. Aku tengah main Facebook, and then lampu tandas yang dekat bawah tu, lampu tandas tu memang diorang sengaja buka sebab tak nak bagi bilik tu macam gelap sangat lah. So nanti ada cahaya daripada toilet tu masuk ke dalam bilik lah, macam tu kiranya. Okay, so dalam 2:30 macam tu, tiba-tiba aku dengar orang tengah gocok baju guys. Korang tahu tak maksudnya macam mana? Baju tu dah basah dan juga dah ada sabun, lepas tu ronyok macam tu. So korang boleh bayang tak bunyi dia macam ni? So aku macam ingat balik, sebab bilik small dekat sebelah tu supervisor aku yang duduk situ, tapi diorang kata jarang supervisor aku tu balik. Kalau nak balik pun Sabtu Ahad macam tu lah. So dalam kepala aku ingat supervisor aku tu lah yang tengah basuh baju. So aku macam malas nak ambil peduli sangat. So dalam aku dengar dengan main Facebook tu, aku tertidur. Right. Keesokan harinya aku tanyalah dekat aku dah dekat tempat kerja lah. Aku tanyalah Kak Fatin tu kan, Kak, semalam akak ada basuh baju ke? Ke akak dengar orang basuh baju ke apa kan? Lepas tu dia kata tak dengar. Kenapa, ada dengar ke? Dia cakap macam tu. Lepas tu aku macam tertanyalah kan dekat Kak Fatin tu. Aku tanya dia, pernah dengar ke sebelum ni? Dia kata selalu sangat, sejak kita orang pindah dekat rumah tu memang selalu sangat dengar. Dia cakap macam tu. So aku pun macam alright, okay, another haunted house. Macam tu lah. Seminggu berlalu, kejadian yang sama lah terjadi. Bunyi berjalan lah, bunyi orang flash tandas lah, benda-benda normal macam tu lah. Benda-benda yang korang macam macam tu lah. One of my friends masuk kerja. Okay, nama dia Wawa. And then another 2 lagi kot girls yang sekali dengan dia, kawan dia lah kot. So total 3 orang lah yang masuk. Tapi Wawa tu yang paling close to me lah. Bila dia masuk kerja, saya cakap dengan dia, okay, kita pindah bilik master. So kita orang pun kemas lah bilik master tu apa semua. And then start that night, 4 of us tinggal kat bilik master lah. Bukan Kak Fatin dengan Kak Daya still lagi duduk bilik medium. Cuma 3 orang tu yang baru masuk tu dengan aku tinggal kat bilik master tu. Alright. So macam biasa kita orang dengar benda-benda normal macam tu lah. Jadi, sepanjang beberapa bulan tu tak banyak sangat bunyi-bunyi pelik. Tak ada aktiviti yang terlalu ekstrim lah yang jadi. Paling rumah pun bunyi orang berjalan, bunyi orang flash tandas, apa semua, bunyi orang mandi. Benda-benda macam tu lah, benda-benda yang kecil-kecil je kita boleh macam handle. Kalau takut kita boleh gerak je macam tu lah kan. Dalam bulan 12 macam tu, tak silap akulah, dalam bulan 12 macam tu ada lagi staff baru perempuan, 4 orang tak silap aku, 4 orang. One of them is Zila, one of my best friend juga. Kita orang sekali lah, kawan 3 orang. And then
datang pula lagi seorang, Bella. Orang memang berempat ni memang rapat dekat kedai tu close friendship lah macam tu. So dalam bilik masa tu yang akan duduk hanya aku, Zila, Wawa, kawan Wawa yang lagi 2 orang tu dah berhenti. So they went out, diorang gerak. Okay, hari kedua macam tu kot, diorang berhenti dan diorang terus gerak, tak tahu bagaimana. Dan Zila lah, Zila punya kawan. So ada 4 orang stay in that room, termasuk Bella. Right, it was good. Tak ada benda-benda yang macam terlalu ekstrim lah terjadi. Paling komang pun macam aku cakap tadi lah, dengan orang berjalan apa semua. And it was great lah. Cuma kita orang memang dah terbiasa, siapa-siapa yang masuk shift pagi takkan balik ke rumah lepas habis shift. Diorang akan stay dekat kedai sampai semua habis shift baru balik. Itu memang kita orang sangat, right? And sehingga kan aku rasa dalam bulan 1 macam tu kot, hadirnya 2 orang geget, 2 orang budak perempuan yang will change my life forever. Macam aku cakap tadi, dalam bulan 1 macam tu ada 2 orang budak perempuan yang datang daripada Jengka, Pahang, bekerja dekat restoran tu. Umur diorang dalam 17 tahun macam tu kot. Tengah tunggu result SPM lah. One of them, nama mereka, seorang tu nama dia Miley Cyrus. Kita orang panggil dia Miley Cyrus. Aku tak tahu kenapa kita orang panggil dia Miley Cyrus, tapi disebabkan terbiasa sangat panggil dia Miley Cyrus sampai terlupa nama sebenarnya apa. Maaf lah kalau dia masih tengok, kalau masih kenal aku. Sorry lah Miley Cyrus. Another one is Syafiqah. Kita panggil dia Fikah lah, Fikah. She was a lovely young girl. Dia sangat kecil. Dia kecil je orang dia, sangat rendah. Suara dia kecil. Macam mana, bukan suara kepit tau, tapi suara dia kecil macam tu. Mula-mula waktu dia masuk tu, she stay with us. Hari pertama tu dia bawa barang dia apa semua. And then malam tu kita orang bawa dia pergi hostel. Dia staying with us. Okay, so tempat tidur kita orang tu aku dah kemas-kemas tau. Aku dah kemas sebab kita orang tahu ada 2 orang lagi staff nak masuk kan. Aku cabut double decker tu, jadikan dia sama rata lah semua. So aku gabungkan semua katil. So total ada double decker ada 3. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sederet, aku letakkan sederet sebelah dinding sana. Maksudnya bila masuk pintu double decker tu dah jadi katil sederet macam tu tau. So kat sini almari and then tandas lah. Kita orang tidur paling hujung sekali, paling hujung sebelah sana. Wawa, aku, Syafiqah, Zila, and tak ingat lagi siapa lagi sebelah sini. Aku tak ingat. Time tu Bella dah ke Setia City Mall. Diorang buka new outlet dekat sana, dengan abang aku pun kat sana. So literally there's macam kita je lah. So nak dijadikan cerita, aku dan Zila adalah kakak yang terapat sangat dengan dia. Okay, makan dia, kita orang risau apa semualah. Dalam masa seminggu ke atau 2-3 hari selepas dia masuk kerja, aku ingat lagi waktu tu aku shift pagi and then dia shift petang. So aku habis shift dalam pukul 3.30 macam tu kot, dan dia masuk kerja pukul 3. So dalam 3.30 tu macam biasalah aku cakap dengan korang, kita orang tak pernah balik ya shift awal ni. So kita orang duduk kat restoran, kita orang tidur apa semua kat situ lah, nak lepak-lepak ke apa sampai diorang habis shift lah malam. Syafiqah ni pula tak tahu kenapa tiba-tiba hari tu dia macam pelik sangat. Dia datang kerja, muka dia like so tired, faham tak? Macam memenatkan muka, macam muka letih macam tu kan. Dari dia masuk punch card, daripada dia punch card, dia terus pergi dekat tiang dekat menu stand tu. Nanti aku akan tunjuk kat korang kalau ada dia punya gambar lah. Dia akan berdiri dekat tiang tu dari siang sampai malam, tak bergerak pun. Kalau bergerak pun just pergi toilet and then datang dan boleh berdiri macam tu. And then bila dia berdiri tu, dia just static satu macam
orang termenung lah, orang termenung. Bila aku habis shift pukul 3.30 macam tu kan, so aku main phone dalam pukul 4 macam tu, aku macam terlena lah dekat situ. Tapi aku still lagi tengok dia tengah berdiri kat depan tu lah. Aku terlena sekejap, dalam pukul 4.50 macam tu, dalam pukul 5 macam tu, Zila kejut aku. Awak nampak Syafiqah tak? Saya tu cakap, pergi toilet lah kot. Kenapa? Toilet apa, mana ada orang kat toilet? Tak ada, dia tak ada. Toilet kat dalam kot. Macam tu aku macam tu. Sebab aku memang penat gila lah kan. Pagi tu orang busy, dia ada dengan ada dengan buffetnya lagi kan. Dia hilang sekejap, dalam 10 minit macam tu lah. Sebab dia hilang dalam pukul 4.50 macam tu. Dia hilang masuk kat dalam mall. Sebab dia tak bagi tahu sesiapa pun yang dia nak keluar. And I'm a bit worried sebab dia masih baru lagi dekat area mall tu. So aku cakap okay, tak apa, stay here. Kalau dia balik, call. Aku masuk dalam and pergi cari dia. Aku pergi cari kat surau, tak ada. Pergi cari dekat toilet dekat mall tu, semua aku masuk, tak ada dia guys. Aku pergi cari tempat parking kereta, aku pergi cari dekat parking motor, tak ada. Dekat nak sejam lebih aku pergi cari dia saja, tak ada geng. Dalam pukul 6.30 macam tu lah. Lama aku pergi cari dia, lama memang lama sangat. Dekat nak 1 jam, dari pukul 5 sampai pukul 6.30. 6.30 aku balik kedai. Diorang cakap tak ada, Syafiqah tak balik lagi. Manager aku semua tahulah yang Syafiqah tu tak ada. Pergi mana kita orang tak tahu. Agak lama dia pergi hilang. So kita orang try call dia, kita orang suruh Miley Cyrus tu call dia apa semua kan, tak angkat. And then dalam kelang kabut tengah nak cari cuba call dia apa semua, pukul 7 aku bagi korang bayangan dulu okay, kalau korang tahu kedai kita orang time tu berhadapan dengan Baskin Robbins tau. Kalau korang pergi Publica, korang tahu Baskin Robbins tu kat mana. Baskin Robbins tu sebelah tu ada pintu utama, and sebelah lagi tu ada Starbucks. Tepat pukul 7 dia keluar guys daripada pintu tu. Dari pintu tu dia keluar, and muka dia senyum kat kita orang. Dia nampak kita orang macam ada macam tu. Dia senyum guys. Aku jadi macam marah lah kan. Aku cari dia merata kata dia ikut. Aku tanya dia pergi mana. Tahu tak orang risau, kenapa tak bagi tahu nak keluar pun semua kan. Dia kata tak ada, pergi toilet je. Kenapa tak pergi toilet dalam kedai? Sebab dalam kedai kita orang ada toilet. Kenapa tak pergi toilet dalam kedai? Dia kata saja nak pergi jalan-jalan kat dalam. Kenapa tak nak bagi tahu kalau nak keluar? Kita orang cakap macam tu. Kita orang macam dia lah dah risau kan, takut dia hilang apa semua kan. Tapi dia senyum je, dia relax je jawab dengan kita orang. Lepas tu cakap, habis tu pergi mana lagi tadi? Lepas pergi tandas tu kita orang pergi taman. Kita orang dengan Putri. Putri ajak pergi jalan dekat taman. Cantik taman je, ada air terjun. Aku dah la ilaha illallah, budak ni kenapa? Entahlah, kalau korang kat tempat aku time tu kan, korang fikir apa tu? Time tu aku fikir kau ni ambil dadah ke? Sampai macam tu tau. Kau ni ambil dadah ke? Teruknya halusinasi kau ni kan. Pergi taman apa kat Publica tu ada taman permainan tu yang tak seberapa besar tu kan. Cik kata ada air terjun lah, bagaimana datang air terjun kat Publica ni? Dia kata tak apalah kalau tak nak percaya. Dia cakap tu tak apalah, nak pergi makan. So dia pun masuklah tanpa rasa bersalahnya. Dia pun masuk pergi makan setahmil lah, sebab dia tak makan lagi. So kita orang lupa kejadian tu. Aku pun sambung balik lah tidur. Gila bagi tahu aku yang dia daripada lepas makan tu dia tetap berdiri kat situ and not move an inch. Dia tak bergerak langsung guys. Dia berdiri kat situ, dia pandang satu tempat. Dan bila dah malam macam tu, aku try lah pergi approach dia kan. Aku tanya dia pandang siapa macam tu kan. Dia kata tu buat macam tu dengan mulut dia. Aku pandang lah, sebab depan, betul-betul depan dia tu dekat Publica dia ada satu pasu besar gila tau. So dia pandang pasu tu betul-betul depan dia. Aku tanya dia pandang siapa. Dia kata Putri macam tu. Macam kau tu tak orang yang macam malas layan kau. Macam tu, Putri. Macam tu dia jawab. So aku macam okay lah, sekati lah. Bila part closing,
aku nampak dia mop lantai apa semua kan, tapi her face so orang kata apa, tiring tau. Muka dia pucat, bibir dia pucat apa semua kan. Aku cakap budak ni sakit ke? Benda ni memang terjadi dalam satu hari ya guys. Aku tak ada skip 2-3 hari, tak ada. Memang ini satu hari ni memang inilah terjadi. So bila malam tu dia tengah closing, sapu, mop lantai apa semua, muka dia nampak pucat. Muka dia macam keletihan yang teramat sangat. Bila balik, kita orang balik sekali tau dengan supervisor kita orang, nama dia Kais. Okay, kita orang balik sekali lah. So masuk dalam kereta apa semua, dia duduk dekat seat belakang paling hujung sekali tau. Bila dah naik kereta tu, aku nampak dia baring dan dia lelap mata dah macam ni. So aku macam tidur tu penat lah tu kot kan, sebab seharian berjalan pergi tengok air terjun, gila tak penat. So biar je lah dia tidur. Bila sampai dekat rumah, kita orang kejut dia, Syafika bangun dah sampai. Tak bangun-bangun guys, dia tak bangun. Aku bangun, aku keluar daripada kereta, aku nak pergi seat belakang lah, nak pergi angkat dia. Aku cakap, aku tak rasa tangan dia macam sejuk lah, macam tu lah. Aku cakap dengan supervisor aku, cakap dia ni pengsan ni. Lepas tu supervisor aku cakap, tak apa, bawa masuk dalam dulu. Kalau ada apa-apa kan kita terus panggil ambulans je. Cakap macam tu kan. So aku cakap, okey tak apa, saya angkat dia masuk dalam. Korang tengok badan aku lah gengs. Badan aku ni laki 2-3 kali ganda besar daripada dia, tahu tak? So aku confident aku boleh angkat dia lah seorang, sebab badan dia kecil sangat. So bila aku nak alihkan tangan dia, nak selutkan tangan aku kat belakang bahu dia, nak angkat, sumpah wallahi berat ya amat guys, memang berat. Aku macam Zila dekat sebelah aku tau. Aku cakap dengan dia, awak tak boleh nak angkat ni wak, asal berat sangat ni. Lepas tu dia cakap, berat? Lepas tu Zila pun nak angkat. Berat ni. Lepas tu aku cakap, aku panggil semua orang, budak perempuan yang ada kat dalam tu, tolong angkat sekali. Semua keluar. Boleh dikatakan totally dekat 6 ke 7 orang yang angkat dia. Badan sekecil itu 7 ke 6 orang nak angkat. Dah angkat tu pun masih lagi terasa berat. Kita orang letak dekat ruang tamu bawah. Kita orang pun dah pindahkan sofa yang dekat atas tu ke bawah, and sofa tu kita orang letak kapet dekat tengah-tengah tu. Kita orang baringkan dia dekat bawah. And then kita orang kejut dia, still lagi tak bangun. Kita orang bagi dia renjiskan air kat muka dia, tak bangun. Supervisor kita orang yang duduk dekat bilik small atas tu, dia panggil, Syah sini kejap, saya rasa macam ada yang tak kena ni. Dia cakap macam tu lah, saya rasa ada tak kena ni, saya macam nampak something. Okay, supervisor aku ni dia memang boleh nampak. So dia kata, saya nampak macam-macam tadi kan, saya nampak macam ada something ikut korang balik ni. Dia cakap macam tu. Aku cakap dengan dia, tak apa, saya call abang saya. So aku pun keluar pergi call abang aku jap. Aku tanya dia, apa nak buat ni, Syafika tak bangun-bangun ni apa semua kan. Lepas tu dia kata, tak apa, you do this. Dia bagi tahu aku step-step nak kena buat. And then kalau still doesn't work, panggil budak lelaki untuk bacakan azankan rumah ke, and then nanti abang datang. Kalau bagi tahu balik semula, kalau still juga tak berkesan, dia kata dia akan datang, and then boleh panggil budak lelaki datang. Aku cakap dengan supervisor aku, sabar sekejap, saya pergi mandi. Aku cakap macam tu. Aku cakap aku nak pergi mandi sebab aku time tu memang ngam-ngam last day uzur. So aku naik atas, aku mandi wajib apa semua, bersihkan diri, turun bawah, aku baca apa yang patut. Aku ikutlah step abang aku tu. And then sampai ke last part, aku baca Al-Fatihah. Aku baca slow je dekat umbun-umbun dia kan, umbun-umbun atas ni aku bisikkan dekat umbun-umbun ni. Lepas tu aku tolak perlahan-lahan lah mata dia kat atas. Sampai ayat yang terakhir tu, aku tolak mata dia kat atas, dia buka mata dia. Aku cakap Alhamdulillah, berjaya. Aku kerja lah, aku tepuk badan dia kan, cakap, Syafika bangun, kenapa ni? Lepas tu dia bukan yang bangun macam kenapa ni, tak ada. Dia terus macam, dia buka mata macam tu.
So aku tak expect like lebih lah. So aku ingatkan dia macam mungkin dia terperanjat ke kan, tiba-tiba dia ada kat rumah dah, tadi dalam kereta kan. Kedudukan dia tengah baring, and then belah kanan ada sofa 3 tau, sofa 3, and then seat yang ketiga tu Wawa duduk kat situ tau, kawan kita orang tu. Wawa duduk kat situ, dia clash tau, clash. Faham tak? Macam Wawa ni dia terkena buatan orang, so benda yang tengah benda yang kacau Wawa ni, yang tengah hantui Wawa ni, clash dengan benda yang ada dekat Syafiqah tu. So dia jadi macam, dia bangun, dia buka mata, dia terus pandang Wawa. Aku jadi macam, time tu aku pandang Wawa dah macam terlihat mata dia macam ni kan, macam tu. Aku dah tak tahu nak buat apa, and aku cakap dengan supervisor aku, Miss, tolong kalau budak lelaki datang macam tu. And aku suruh abang aku datang jugalah. Abang aku duduk kat kawasan maju time tu. Lepas daripada Miss aku call budak lelaki untuk turun bawah, tiba-tiba Syafiqah tu duduk dan menghadap Wawa. Dia menghadap Wawa, guys. Bila dia menghadap tu, Wawa pun macam ni tau. Wawa duduk macam ni. Macam mana aku nak tunjuk lah. Dia duduk macam menyengit macam ni, dan dia pandang macam tu. Kenapa? Dia macam tu. Kenapa? Asal kau tak puas hati ke? Dia macam tu. Aku cakap dengan Zila, cakap, awak tolong selawatkan dekat telinga Wawa. Saya akan selawat dengan telinga Syafiqah. Sebab aku tahu budak perempuan dalam rumah tu memang dah cuak gila. Memang diorang semua dah duduk kat satu sudut, kau faham tak? Sebab yang tinggal kat situ aku dan juga Zila je time tu. Dan aku selawat apa semua. And apa yang Syafiqah tu balas dekat Wawa time tu, dia jeling tajam. Macam mana aku nak buat jeling macam tu. Diorang ni tak pernah bergaduh tau. Aku tak tahu kenapa waktu tu memang kita orang remang gila bila orang mula. Bila budak lelaki bagi salam, dua-dua jadi macam tu, serentak. Dua-dua jadi macam so Syafiqah sedar, Wawa pun sedar. Abang aku minta budak lelaki untuk azankan rumah, apa yang patut. Kalau boleh macam lepak dulu kat luar rumah, like macam sejam 2, baliklah. Kalau tak ada apa-apa kan baliklah. Kalau lepak kat luar rumah dulu, abang aku cakap. Syafiqah dah okey, Wawa dah okey, kita orang naik atas, suruh dia mandi apa semua. And then malam tu dia tidur dengan Lena lah. Pada akulah kejadian yang terjadinya satu hari tu, memang itulah permulaan segala-galanya. Ya. Selepas kejadian yang berlaku dekat dekat Syafiqah, dekat Wawa, dan juga banyak sangat gangguan yang kena kacau, sangat bunyi-bunyi tu semua kan. So I was decided to tell my HR time tu, Sefaiz. Time tu aku ingat lagi ada Sefaiz, ada Along, manager aku, abang aku juga ada kat situ, and aku, and Zila dan Wawa. Time tu ada Fatin sekali lah, Kak Fatin. Time tu kita orang bagi tahulah apa yang jadi, apa semua. And kita orang rasa benda ni getting serious. Okay, sebab aku cerita lagi kat dorang selepas daripada kes Syafiqah tu, ada aku rasa 2 hari selepas tu kot aku cuti. Aku tak bergerak ke mana sebab aku ke rumah apa semua kan. Seingat aku ada solat time tu, maghrib tak silap. Aku dikacau waktu tu, tengah solat tu. Aku rasa macam something was behind me bila aku solat. Macam korang tengok cerita makmum lah kan, tapi tak adalah bunyi macam makmum tu. Dan aku dapat rasa yang someone like behind me waktu aku tengah solat. Dan angin tiba-tiba macam kencang gila, nak katakan aku buka tingkap tak, kata macam kipas macam kuat gila time tu, sampai telekung aku boleh terbang-terbang macam tu lah. Dan bila tahiyat akhir, aku dengar flash macam tu dekat dalam toilet sebelah je. Toilet kat sebelah. Lepas tu shower terbuka,
time aku tengah tahiyat akhir tu guys, aku bagi salam, and then lepas aku bagi salam yang belah kiri tu tiba-tiba suddenly stop. So aku bagi tahu abang aku cakap maybe korang kena datang kot, you guys need to check the house macam tu kan. And then HR aku cakap okay, kalau macam tu kita pergi je lah hostel perempuan. Sekarang dia cakap macam tu, sekarang siang time tu, tak ingat dalam 4 lebih ke macam tu lah, siang. So yang pergi dekat hostel perempuan, HR aku, Sir Faiz, manager aku, Along, abang aku, dan juga kawan abang aku, best friend dia, Hafiz time tu, pergi dekat rumah. Pergi kat rumah, diorang check satu-satu apa semua kan, tak ada apa-apa. And then diorang decided untuk solat asar dekat ruang tamu bawah lah. Waktu solat asar tu tak ada apa-apa yang jadi. Cuma Hafiz best friend kawan abang aku tu, tiba-tiba dia waktu tahiyat akhir jugalah, dekat dapur kita orang tu, nak masuk ke ruang dapur tu luas dinding, so tak ada pintu. So dia boleh nampak lah, bila orang solat paling kiri sekali boleh nampak keseluruhan dapur lah. Dan juga dekat sebelah sinki tu ada tu sampah yang besar juga, tinggi pinggang kot rasanya. So kalau pijak dia terbuka macam tu. Dia terpandang dekat area sinki tu, dekat sebelah tu, atas tu sampah tu ada makhluk yang badan besar tengah duduk dekat atas tu sampah tu, cangkung, menyangkung macam tu, tangan macam tu kan, kuku panjang, mata merah, berbulu ni terus berbulu lebat, ada nada taring macam ni, panjang sampai bawah ni taring, lidah tu terjulai sampai bawah. Dan aku tak tahulah, kemungkinan ada yang cakap kalau bayangan seperti itu adalah jin tanah. Wallahu alam, tak tahulah apa benda tu. Tapi itu yang Hafiz nampak dekat rumah tu. Bila diorang balik je daripada rumah tu, diorang tanyalah, okay sir, macam mana? Mula Hafiz tak cerita lagi kisah tu. Mula sir akulah yang HR tu, dia bagi tahu lah, saya rasa macam tak ada apa-apa mula-mula boleh masuk rumah awak tu. Bila sampai je dekat bilik apa tu, bilik yang besar tu, bilik master siapa yang duduk situ? Kita orang sir, kita orang yang duduk. Bila masuk bilik tu kan, lutut saya jadi sakit lah. Lutut saya ni dah lama tau tak sakit. Dia cakap tu bekas aksiden dia lah. Sakit sangat lutut saya ni sampai saya terduduk. Lepas tu rasa macam, faham tak, macam terperap. Pekatnya aku rasa macam terperap gila dekat rumah tu. Abang aku suggest lah kita panggil ustaz ke mana-mana yang boleh rawat rumah tu. Cuma time tu I don't know why ustaz tak datang lagi. Benda is getting worse after that. After diorang datang tu pun lagi teruk sebenarnya. Bukan much better, lagi teruk. Yeah. So enough pasal rumah tu. Aku nak selitkan sikit cerita pasal Syafiqah punya illusion. Aku tak boleh nak kata illusion juga sebenarnya, sebab benda ni dia nampak. Okay, ada satu hari tu aku panggil dia naik atas. Dalam restoran aku ni ada macam hall nak naik ke atas tau, tempat macam private lah. Dalam tu ada aircon apa semualah. Naik je tangga tu, ada tangga ciput macam tu tangga. Belah kanan ni ada sofa hijau, sofa panjang kat belah kanan. So ada kursi-kursi lah tu tempat dia orang duduk, couple lah. Belah kiri dinding tau, dinding tapi ada cermin. First naik tangga tu ada cermin. So aku ingat lagi, aku duduk belah sini, Syafiqah duduk belah sana. Time tu aku tanya dia lah. Dan aku beranikan diri untuk tanya dia, okay sekarang ni Syafiqah ni kenapa? Sebab dia selalu sangat cakap dia nak pergi jalan dengan Puteri lah apa semua. Dia asyik sebut nama Puteri banyak kali. Aku tanya dia, siapa Puteri ni kan, mana kenal dia
kenapa dia selalu buat Syafiqah sakit. Sebab dia kata dia nak makan pun Puteri tak bagi. Dia kata macam tu, Puteri tak bagi dia makan. So dia pun tak makan lah. Sebab dia kata Puteri tu memang jadi kawan dia daripada kecil. Daripada dia kecil lagi dia dah kawan dengan Puteri tu. Aku macam cakap dengan dia, kalau betul-betul Puteri tu kawan Syafiqah, takkan dia tak bagi Syafiqah makan. Tengok sekarang ni dah selalu sakit, cakap kan, gastrik pula tu. Aku cakap kan tu. Lepas tu dia kata, alah, Syafiqah ikut je. Kalau dia tak kasih, nanti kalau Syafiqah makan juga dia marah. Time tu aku jadi macam bengang tau. Sebab come on lah, ini ilusi kau je kan. Kenapa kau nak terlalu ikut kan. Sebab nanti kalau kau sakit, family kau akan salahkan kita orang apa semua kan. Aku cakap dengan dia, okey. Aku macam tu, aku tepuk meja. Okey, kalau betul lah ada Puteri tu sekarang, aku cakap macam tu kan, panggil lah dia datang sini. Aku cakap macam tu dengan dia. Time tu dia muka dia takut gila. Sebab time tu memang aku marah sangat. Macam aku cakap, dekat, kan aku duduk kat sofa ni, di depan aku, dan dekat belakang aku ada cermin besar tu kan, atas naik tangga tu kan. Aku nampak mata dia tu kan, aku di depan aku, mata dia tu bergerak daripada bawah tangga naik ke atas macam tu. Lepas tu dia pandang atas, macam berdiri lah kat belakang aku. Aku nampak mata dia bergerak lah macam tu. Dan aku terus macam pandang cermin kat belakang kan, nampak apa-apa. But I felt something yang somebody was standing behind me lah time tu. Aku cakap dengan dia, okey, sekarang dia dekat mana? Tu, macam tu. Dia macam tu. Aku punya bulu roma guys, oi, memang bila dia cakap tu, bulu roma aku terus naik guys. Aku time tu aku rasa menyesal pun ada jugalah. Tiba-tiba suruh dia panggil apa semua kan. Ada satu aura yang kau tak boleh nak explain tau. Is that true or not? Bila aku tanya abang aku tak rasa apa-apa pun dekat dia. Cuma kita tak tahulah. Sebab kita tanya tu sebab kita concern, takut dia terlebih illusion ke kan. Tapi dia tak anggap itu illusion. Dia anggap itu adalah perkara yang betul-betul dia boleh nampak, yang orang lain tak boleh. Bila balik rumah, dia sakit perut tau. Aku tak tahulah time tu aku dah balik kot dengan dia. Sebab time tu kita orang 3 orang, aku dengan dia shift pagi. Seingat aku dengan ada lagi seorang budak kitchen lah, nama dia Kak Echah. Okay, aku balik time tu, aku, dia dan juga Kak Echah balik dulu. Lepas dah mandi apa semua, dalam maghrib macam tu lah, kita orang duduk dalam bilik master saja, borak-borak kan. Lepas tu time tu terdetik nak tanya dia, Syafiqah, Puteri ni duduk mana? Dia duduk jauh kat kampung, macam tu. Duduk jauh kat kampung. Oh, bapak dia tak marah ke? Macam tu. Jangan sebut pasal bapak dia, macam tu. Seingat aku time tu Zila pun ada lah, but I'm not quite remember siapa yang ada time tu. Jangan sebut pasal bapak dia. Lepas tu aku jadi macam melenting. I don't know, aku rasa macam panas sangat tau. Panas sangat hati aku. Rasa macam, apa saya tak boleh sebut macam tu kan. Siapa bapak dia? Lagi sekali aku tak tahulah. Aku rasa macam nak lempang je kalau aku jumpa dia. Aku yang lulu, siapa bapak dia? Sebut sekarang. Okay, bila aku cakap sebut sekarang tu, kan aku cerita tadi waktu aku solat ada angin yang macam kencang gila kan. Angin tu datang balik guys, time tu juga. Aku tak tahu kipas terlalu kuat ke apa ke, but it's really macam kuat gila sampai almari kita orang yang besi tu boleh macam gegar-gegar macam tu. Bila dia sebut je nama bapak kepada Puteri tu, tiba-tiba kita orang jadi bulu rambut bukan setakat remang dah guys. Aku tak tahulah, rasa nak terkencing ke, rasa nak apa. Tentu memang kita orang macam terseduh. Dia sebut nama bapa Puteri, Raja Alam. Memang bagi korang mungkin macam nama biasa je pun. Tapi kita orang yang ada dalam situasi tu, time tu, kita orang macam tu, macam tak boleh nak nafas, macam bulu roma naik. Kita orang macam macam tu lah. Aku tak tahu nak explain macam mana lagi kat korang. But it's really a strange
punya feelings lah time tu. Aku dah jadi macam stop untuk tanya pasal Putri daripada dia. Aku cuma cakap dengan dia, okey, kalau betul-betul Putri ni sayang dekat Syafiqah, adakah harap dia boleh jaga Syafiqah? Aku cakap macam tu. Jaga, biarlah makan, pakai biar elok. Makan, bila time makan kena makan lah. Betul tak? Jangan sampai tak makan. Sebab kita orang risau sangat kat dia. Start pada malam tu lah Aku dan Zila tak pernah bertanya ataupun cakap lagi pasal Putri. Boleh katakan insaf juga tu adalah kan, insaf sikit lah kan, sebab tanya benda-benda macam tu kan dekat dia. Start malam tu memang kita orang tak pernah tanya dah. And she looks fine after few days. She looks fine. Dia makan elok, dia senyum-senyum, dia bergambar dengan kita orang out of sudden. Sebab sebelum ni kita orang ajak dia bergambar apa semua, dia macam tak nak, dia macam malu. Tiba-tiba after few days macam 2-3 hari lepas tu, dia macam ajak kita orang bergambar. Then she looks so happy. Until hari, dia ingat akulah, Isnin malam macam tu, dia sakit perut, gastrik. And aku dan juga budak-budak hostel, aku, Zila, and ada Kak Zu kot, tak silap aku, Kak Zu budak kitchen, bawa dia pergi hospital HKL lah, pergi check apa semua. Doktor cakap dia gastrik. Doktor cakap gastrik, guys. Balik rumah aku dan Zila, macam aku cakap lah, aku dengan Zila ni orang yang paling rapat dengan dia, because everything dia share dengan kita orang, apa semualah. So malam tu aku cakap dengan dia, itulah degil lagi orang suruh makan tak nak makan. Malam tu kita orang singgah McD untuk beli bubur, bagi dia makan 2-3 suap je, guys. Aku dengan Zila jadi macam marah kat dia sangat-sangat malam tu. Tak tahu marah yang kenapa, sebab dia macam degil. Tapi untuk korang tahulah, kita orang still lagi dikacau kat rumah tu. Kita orang still lagi dengar benda-benda macam tu. Sebab pada aku environment dalam rumah tu juga one of the reason juga sebenarnya kenapa dia jadi sakit. Sebab dia selalu kena kacau, tidur tak lena, lagi kan terperanjat apa semua kan. Banyak lagi benda yang jadi kat rumah tu, cuma aku tak berapa nak ingat sangat lah apa yang jadi. Tapi malam Isnin tu memang aku dan Zila agak marah dia sebab dia tak nak jaga makan dia. Lepas tu kita orang dah beli bubur McD, dia tak nak makan. Dia kata dia tak selera nak makan. Aku cakap dengan dia, okey, kalau tak nak makan ubat. Sekejap lagi lah, ada tanggung-tanggung macam tu. Tapi cara dia cakap dengan kita orang tu senyum. Dia macam she was happy. Sakit-sakit tapi dia happy. Lepas tu malam tu dia tidur, dia pegang tangan kita orang. Dia malam tu kita orang banyak cakap dengan dia lah, makan kena jaga, marah bukan sebab tak sayang, marah sebab sayang. Pada kita orang, pada aku dan Zila, dia tu tanggungjawab terbesar kita orang. Sebab dia datang sini sebatang kara. Kawan dia pun dah berhenti, tinggal dia seorang je. Tu dia dengar je, ya, lepas ni akan jaga makan, lepas ni tak payah risau dah. Dia cakap macam tu. And kita orang terlena lah malam tu, kita orang tidur. Esokan harinya, aku dengan Zila kerja petang. Aku bangun-bangun tengok dia tak ada dah dekat tilam dia. Dia duduk kat bawah, tengah termenung. Pandang pintu luar, ada selindo kan. Dia pandang je selindo tu, termenung je. Aku turun bawah, dah siap-siap. Time tu kita masuk shift petang, dah 12.30 tu kita dah siap-siap nak pergi kerja dah. Aku tanya dia, buat apa? Dah makan belum? Dia cakap belum. Tengok tu degil lagi, kan dah suruh makan, kenapa tak nak makan? Nanti nak kena makan ubat. Lepas kita orang ada cakap-cakap tu, dia bangun. Dia bangun, and then aku tengah pakai kasut time tu. Zila dah siap pakai kasut dah. Dia bangun, and then dia pergi peluk Zila. And then dia cakap dengan Zila, cepat balik tau, nanti kita makan sama-sama.
Dia kata minta maaf lah buat akak marah. Lepas tu lepas dia peluk Zila tu, dia salam aku and then dia peluk aku. Akak jangan marah-marah lagi tau, nanti kita jumpa lagi. Aku betul-betul tak sangka ayat dia tu menjadi ayat yang terakhir untuk kita orang. Dia tak menangis, dia tak cakap dia sakit, dia cuma cakap macam tu lah, cepat balik, nanti kita jumpa lagi. And waktu tu aku dengan Zila jadi macam dah rasa lain macam time tu. And aku gerak pergi kerja, aku dengan Zila gerak. Orang yang jaga dia dekat rumah Kak Echa lah, Kak Echa yang korang tahu kan, aku dah cerita tadi. Kak Echa tu jaga dia kat rumah. Bila dah sampai tempat kerja, sepatutnya kita orang akan break lah, kita orang ada break time selama sejam. Cuma aku dengan Zila waktu tu macam tangguhkan sekejap rehat kita orang tu. Tak apalah Wak, kita tangguh lah pukul 5 macam tu lah. Patut nak kena rehat dalam pukul 3 macam tu kan, sebab tak nak ganggu waktu dinner time. Pukul 5 macam tu, dekat pukul 5, pukul 4, 50 macam tu lah. Dapat call daripada Kak Echa. Kak Echa call manager kita orang lah, cakap boleh suruh Syah dengan Zila balik tak? Macam tu, kenapa? Lepas tu supervisor aku panggil aku dengan Zila. Dalam call tu, kita orang lock speaker, dengar dia menjerit-jerit tau, in the background lah. Kak Echa cakap dia tak nak makan ni, makan je muntah. Dia asyik panggil Syazah dengan Zila suruh balik, jerit-jerit. Lepas tu ni okey pula 2-3 kali pergi tandas. Pukul 5 waktu dapat call tu, still ada suara dia. Okay, still ada suara dia. And then bila aku cakap dengan phone, cakap kenapa ni, baliklah. Dia cakap macam tu, baliklah, nak jumpa akak Syazah dengan Kak Zila. Dia cakap macam tu. Aku dengan Zila macam decide, okay tak apalah, kita break, kita balik kejap lah. Sakit sangat aku rasanya. And aku time tu minta tolong supervisor aku, Kak Is, untuk hantar kita orang balik sekejap. Dan bila sampai, Kak Echa tu berlari kat kita orang, bagi tahu yang dia tu pingsan. Sebelum dalam 2 minit ke seminit sebelum kita orang sampai depan pintu pagar, dia jatuh rebah. Tiba dia pingsan ya. Aku masuk dalam, aku berlari masuk dalam, tengok dia dah terlantar, dah terbaring dekat situ. Aku cuak tu. Aku dengan Zila cuak gila. Bila aku tengok macam takkan pingsan lagi kot. Aku rasa kulit dia dah sejuk. Aku rasa kulit dia dah sejuk, tangan dia dah sejuk, and kuku dia dah membiru guys. Kuku dia dah membiru. Semua kuku dia ni dah biru dah. Tak biru yang lebam tu. Aku cakap okay tak apa, miss, kita bawa dia pergi hospital. Angkat ramai-ramai, bawa masuk dalam kereta. Dekat seat belakang tu aku duduk dekat pintu kanan Zila. Lepas tu lagi seorang tu aku tak ingat siapa, Kak Su kot. Dia duduk betul-betul kepala dia atas riba aku guys. Aku baca Fatihah banyak kali, aku cakap bangun, aku selawat banyak kali, dia tak bangun. Waktu on the way nak pergi hospital tu guys, kereta kita orang berat tau. Time tu tak silap aku dah on the way nak maghrib lah. Kereta kita orang tu berat guys, on the way nak pergi hospital tu. Kita orang dapat rasa yang kereta tu sangat lambat. Bila sampai je, bila on the way tu, aku still hope that dia akan bangun. Dan aku tak teringat langsung untuk rasa nadi dia, untuk rasa pernafasan dia. Aku tak teringat langsung sebab aku betul-betul ingat yang dia tu pingsan guys. Bila dah sampai hospital dekat emergency punya ward, kita letak kat dia, cakap dengan Kak Echa kita orang kena balik kerja. Apa-apa bagi tahu kita orang. Lepas dah doktor dah bawa masuk apa semua emergency, kita orang, aku, Zila dan juga Miss Kak Is balik Publica balik. Bila sampai dekat parking dalam bangunan Publica tu, kita orang dapat call.
daripada hospital, daripada manager kita orang bagi tahu yang Syafiqah dah tak ada. Aku dengan Zila waktu tu kita orang terperanjat gila sebab aku rasa macam tak patut. Waktu tu aku rasa macam, kenapa aku tinggalkan dia tadi kat hospital? Kenapa aku tinggalkan dia kat hospital? Menangis, Zila nangis. Aku tak tahu nak buat apa sebab dia baru je ada kat riba aku tadi, guys. Dia baru je ada kat riba aku. I thought that dia cuma pengsan. Bila doktor bagi tahu yang bila doktor bagi tahu yang dia tu dah tak ada, I was hoping that it was a dream sebenarnya. Aku terus teringat kata-kata terakhir dia sebelum kita orang gerak tu. Dia cakap, nanti kita jumpa lagi. Aku ingat lagi sampai sekarang yang dia cakap tu. Macam mana nak jumpa lagi, guys? Dia tak boleh jumpa dah. I'm feeling so bad sebab aku dalam sehari tu memang aku marah dia. Marah bukan sebab marah benci ke apa, tak. Marah sayang sebab tak jaga kesihatan dia. And time tu juga kita orang terus shoot pergi HKL balik. Kedai semua outlet tutup. Dekat City Mall, dekat Publica tutup. Time tu masih lagi dekat emergency room, tak silap aku. Kita orang bergegas pergi emergency room. And abang aku semua dah sampai. And I always remember kita orang parking jauh gila tu. Sebab tak ada parking kat HKL. Aku dengan Zila berlari nak pergi emergency room. Dan abang aku tahan time tu. Dia nampak aku agaknya masa dah gelap. Time tu dah malam lah. Dia nampak aku, dia tarik aku peluk, aku menangis, guys. Dia baru ada kat riba aku tadi, guys. Kalau bayangkan orang yang anggap kau tu dah macam kakak kandung dia sendiri, sempat pesan nanti kita jumpa lagi, tapi jumpa dalam keadaan macam ni, guys. Aku dan Zila diberi kesempatan untuk masuk jumpa dia dalam emergency room. Waktu tu kita orang dah tak menangis dah. Kita orang cuma minta maaf. Kita orang minta maaf sebab kita orang tak boleh nak ada waktu yang sepatutnya kita orang ada. Kita orang janji jaga dia, tapi kita orang tak ada kat situ waktu dia hembuskan nafas dia terakhir. Dia merayu untuk kita orang balik, tapi kita orang lambat sampai berapa minit je, guys. So CEO tanya siapa yang close to her. So diorang bercakap lah aku dengan Zila yang rapat apa semua kan. So kita orang diberi peluang untuk iring jenazah arwah sampai ke jengka, ke rumah. Bila sampai tu, guys, keluarga arwah macam tak boleh terima kita orang tau. Muka mak dia nampak sangat marah. And aku terima nak marah-marah. Lepas daripada kebumikan arwah apa semua, dan kita orang pun kena balik lah KL balik kan. And sebelum balik tu kita sempat salam mak arwah, kakak arwah semua. And aku dapat tengok riak muka mak dia, memang macam nak marah kita orang lah sebenarnya.
Salam pun macam mak dia macam salam pun macam sedih yang marah lah macam tu. Dan bila turn aku adalah orang yang paling last sekali salam mak dia. Aku berikan aku pas rantai yang arwah selalu pakai. Aku cakap dengan mak dia, makcik, ini rantai yang selalu arwah pakai. Saya rasa makcik kena pegang benda ni, bukan kami. Aku cakap aku minta maaf sebab aku tak boleh nak jaga anak dia dengan baik. Kami sayang anak makcik macam adik kami sendiri. Tapi apa yang jadi semua di luar jangkauan kami. Kami tak boleh nak buat apa-apa dah makcik. Macam tu, aku betul-betul aku minta maaf dengan apa yang jadi. And luckily mak dia maafkan kan kita orang, maafkan siapa yang menjaga dia apa semualah. And terima kasih sebab mak dia cakap terima kasih sebab jaga anak dia elok. Pada aku ia berakhir dengan baiklah di antara hubungan kami dengan hubungan keluarga arwah. Ya, dan kami lepas salam apa semua, kita orang pun geraklah balik KL. Ya. Itu dia kisah. Aku tak tahulah kisah seram ke tak apa. Sebab pada aku cerita pasal arwah ni sebenarnya panjang. Cuma aku tak boleh nak rangkumkan semua sekali sebab it gonna take a long time lah. Kalau korang duduk betul-betul lepak dengan aku satu hari, bolehlah aku cerita dengan lebih detail. Cuma kali ni aku mampu ceritakan itu saja. Ada yang part yang tak patut aku cerita, ada part yang boleh aku cerita, yang ni lah. Sebab tak nak nanti boleh mengaibkan siapa, aku tak nak. Dan aku boleh cakap yang she is a really good kid. Arwah adalah seorang budak perempuan yang sangat baik. Aku sampai sekarang lagi aku tak tahu sama ada dia tu halusinasi ke atau apa ke, but disebabkan dia kerap dikacau, sebab tu orang yang housemate kita orang semua cakap macam kena kacau, kena mati sebab hantu kot. No guys, okay, kat sini aku nak jelaskan bahawa apa yang boleh korang dapat kat sini, hantu, jin, syaitan tak boleh membunuh manusia guys. Ingat, kita ni adalah hamba yang paling mulia sekali. Kita ni manusia, kita ni berjasad, kita ada roh. Kita ni paling mulia di antara mereka. So dia tak boleh bunuh kita. Okay. Tapi apa yang boleh aku tekan kat sini dan apa yang aku belajar daripada orang sekeliling aku, daripada apa yang aku baca, daripada apa yang aku dengar, dia akan buat gangguan pada seseorang sampai kau boleh jadi gila, sampai kau boleh macam tak mampu dah nak handle benda ni. Pada aku start daripada apa yang dah berlaku, aku lebih perhatian lah. Lebih perhatian pada kawan-kawan aku dan juga orang-orang yang terdekat dengan aku. Kalau diorang kena kacau ke, tiba-tiba member aku, ada kes-kes lepas kejadian tu, ada je kes-kes member aku kena rasuk lah. So kalau korang nak tahu cerita, korang boleh komen down kat bawah kalau korang nak dengar cerita tu. Roger je, Syah, aku kena kacau-kacau ni. So nanti aku datang lah. So macam tu sekali. Please jadikan cerita arwah ni sebagai satu pengajaran. Pengajaran dia adalah untuk sentiasa menghargai orang di sekeliling kita. Aku tekankan lagi sekali, benda-benda gaib ni tak boleh bunuh kita guys. Boleh mengacau kita sampai kita like lost our mind. Dia akan kacau kita sampai kita macam dah fed up sangat, macam asyik nak kacau apa semua ni kan. End up macam tu lah. Alright, aku rasa itu sajalah kot. Ya, itu sajalah cerita kita untuk kali ni. Aku harap korang enjoy dan aku harap korang juga dapat sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Syafiqah. And
Semoga roh beliau ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Okay guys, thank you for watching this video sampai daripada awal sampai akhir. Aku tahu panjang dan aku tahu macam serabut sangat sebab aku cerita ni panjang. Aku tak tahu nak cerita macam mana kat korang. Saya kira okey lah If you like this video, jangan lupa give a big thumbs up. Dan juga kalau korang belum subscribe, jangan lupa subscribe this channel if you new. Kalau korang ada sebarang pertanyaan ke apa ke, korang boleh komen down below. Kalau korang suggest aku cerita apa lagi lepas ni kan, sebab aku ada banyak lagi cerita lepas ni, insyaAllah lah. Apa lagi jangan lupa share lah. Kalau share video ni, share je lah Alright, see you guys next video. Stay safe. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me.